Okay guys, Assalamualaikum. Okay, Wak Asri sini. Hari ni Wak Asri nak kongsikan dekat korang pengalaman Wak Asri menggunakan inilah, apa nama, pod ataupun AIO all-in-one dari Smoan. Smoan ni bukan sebuah syarikat yang baru. Dia dah lama dah, banyak model lah. Dia dah keluar semenjak zaman mod. Dah dikeluarkan dan banyak pengguna yang dah menggunakan produk dia. Untuk AIO ni, kalau kita tengok Smoan ni dia famous juga, sebab pada beberapa bulan ataupun setahun sebelum ni, lebih kurang lah, dia antara yang pertama yang mengeluarkan AIO yang menggunakan RBA, iaitu Smoan Pasito. Smoan Pasito tu dia mungkin kalau tak silap aku di pertengahan ataupun di hujung tahun 2018 ataupun di awal 2019. Kemudian dia mengeluarkan yang Pasito tu yang versi OCC dia biasa dan juga OCC yang menggunakan RBA. Dia antara yang pertama lah, bukan yang pertama tapi antara yang pertama untuk AIO. Sebab selain dari Smoan Pasito, pada zaman-zaman tu ada lagi company lain yang mengeluarkan pod yang menggunakan AIO, pod yang menggunakan RBA juga, macam Jester. Okey, tapi itu cerita pasal benda lain. Hari ni Wak nak kongsikan dengan korang. Aku nak kongsikan kat korang ni berkenaan dengan Smoan ataupun Smoan ataupun Smoan. Macam-macam cara nak sebut lah. Smoan Night 80 ataupun setengah orang sebut Smoan Knight. K ni silent K, tak payah sebut pun. Dia Smoan Night. Smoan Night 80. So ni set yang aku terima. Smoan yang dia menggunakan sebuah chip yang dibangunkan sendiri oleh syarikat Smoan ni. Nama chip dia adalah Ant chip. Kita tengok kat sini, Ant chip. Jadi aku tak nak buat unboxing ke apa, sebab korang boleh tengok video-video unboxing banyak kat YouTube ni. Cuma secara ringkasnya kita boleh tengok kandungan kotak dia ni agak padat lah, besar jugalah kotak dia ni. Dia bukan jenis kotak yang kecil-kecil ni. Dia ada sertakan sekali dengan buku-buku manual dia, apa semua macam-macam lah. Kalau korang tengok, ini bukannya CD nostalgia untuk orang-orang yang tahu pernah hidup zaman CD. Ni warranty card lah, bateri lah, info berkenaan bateri lah, dan juga dia punya manual lah. So ni ada dalam ni, disertakan sekali dalam kotak dia. Dan ni isi dalam kotak dia. Smoan Night 80 ni asalnya macam ni. Di sebelah kiri kanan dia disertakan sekali dengan, ni ada USB Type C. Dia sertakan sekali dengan USB Type C. Lepas itu sebelah sini, masa aku dapat itu, dia sertakan sekali dengan OCC Extra. Yang OCC dekat dalam ni, masa korang beli, dalam dia duduk 0.3 single mesh coil dalam ni. Yang dekat sini Extra disertakan sekali OCC 0.4 dual mesh coil. Jadi agak, nanti kita tengok macam mana. Jadi itu berkenaan kotak dia lah. Jadi barang dia macam ni lah. So ni dia punya body lah. Agak besar sebenarnya Smoan Night 80 ni, ataupun diringkaskan Smoan K80 lah. Senang Smoan K80, harap semua faham. Dia bagak agak lah kalau kita tengok berbanding dengan Snowwolf Taze. Tengok, Smoan ni bukan kecil lah, consider tebal juga lah. Sebab apa dia tebal? Dia memang ada menggunakan bateri 18650. Dia tebal. So dia pakai bateri 18650, USB Type C, bawah ventilation hole. Dekat atas ni dia punya build design dia lah. Sebelah sini ni untuk dia punya fire button. Diringkaskan cerita, Smoan K80 ni dia bagak besar dan dah kira dah macam box mode dah.
Bukan AIO ataupun port biasa lah. Bukan kaleng-kaleng lah dari segi saiz Dan aku agak kagum dengan design yang dibuat oleh Smoen berkenaan dengan cartridge dia ni. Kalau kita tengok magnet dia kuat ni. Magnet dia memang memerlukan tenaga untuk kalau nak cabut. Macam gini design dia itu connector pin dia. Biasalah bila pakai mesti ada condensation, tapi surprisingly untuk korang condensation dan sedikit titik-titik tu biasalah kan. Kita pakai, bukannya kita simpan dalam almari. Ini antara cartridge yang design dia pada aku superb dan dahsyat lah. Sebab apa? Sebab dia ada 2 layer tau. Dinding dia ni, dinding cartridge ni ada 2 layer. Jadi kalau korang nampak, kita tak nampak terus tau, sebab dalam tu ada satu dinding lagi, satu lapisan layer lagi untuk menghalang leaking. Dan airflow pengudaraan dia ni di dalam ni, sebelah sini, sebelah sini pengudaraan dia gempak lah. Ni bahagian drip tip dia boleh cabut dia punya base dia, dan juga drip tip dia menggunakan drip tip 510 510. Korang boleh tukar mana-mana 510 drip tip yang korang nak. Airflow controller, nak control udara kat sini ni, konsol kat sini. Kalau menghadap ke depan ni, lubang dia maksudnya buka. Macam gini keadaan dia. Di depan, di belakang. So macam gini. Tu nampak kalau macam gini separuh lah lebih kurang. So agak design dia genius dan menarik lah pada aku berbanding dengan AIO yang lain. Yang pertama sebab airflow dia dekat atas. Leaking memang setakat ni aku pakai dah lama, lebih sebulan. Sangat-sangat minimal lah. Boleh dikatakan memang macam tak pernah leaking lah. Titik-titik tu biasa, tapi dia tak adalah sampai bergenang kan. Warp itu biasa, condensation tu. Tapi memang ni tak memeningkan kepala aku, sebab tak perlu nak ambil tisu nak lap dekat longkang dia ni kan. Tak payah. Dan aku yakin lah, selalunya kalau aku isi penuh 5ml 5.5 ke 5ml ni memang tak ada leaking lah. Itu yang bagus pasal cartridge design dia ni. Nanti ada masa aku akan buat video dan aku akan buka cartridge dia ni untuk bagi korang nampak lah macam mana keadaan cartridge dia ni. Okay, itu dari segi cartridge dia. Yang keduanya berkenaan dengan chipset dia, and chip. So aku tak nak go through dengan lebih detail. Korang boleh tengok dekat dalam YouTube. Ramai reviewer yang review dia punya cara, menu penggunaan dan macam-macam lagi berkenaan dengan cartridge dia ni. So cuma aku nak tunjuk kat korang beberapa function dia lah 1, 2, 3, 4, 5. Lock, matikan 1, 2, 3, 4, 5. Hidupkan balik. Okay, ada logo semua kan. So sekarang ni aku guna fungsi function dia bypass. 1, 2, 3. Nampak tak dia blinking kat atas tu, kat sebelah ikon bateri ni kan. Bypass boleh pilih tau. Tekan button up and down ni, pilih up ataupun down. Boleh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tengok, ni curve setting. Ni voltage setting, kita guna watt biasa. Ni TCR, temperature control. Ni stainless steel, titanium. Ni nichrome. So aku biasanya guna bypass lah kalau bateri banyak. Kalau bateri dia low sikit, aku tukar guna watt control lah. So itu fungsi-fungsi dia lah. Benda tu sebenarnya terpulang kepada pengguna lah. Owner, siapa-siapa yang ada Smoen K80 ni boleh pilih mana function yang dia nak guna. Aku biasanya guna bypass ataupun voltage, ataupun kadang-kadang saja nak godek-godek kan, aku akan buat aku akan setting aku punya curve mode. Curve mode ni kita boleh set tau berapa second dan berapa tinggi watt yang setiap kali kita hisap kan. Ni bagus kalau untuk orang yang nak cari flavoring dan juga heat yang tak ada terus menusuk tau. Mula-mula mungkin masuk 15 watt, lepas tu naik jadi 25 watt, lepas tu 35 watt, lepas tu 40 watt, dan yang last sekali turun balik jadi 20 watt. Itu korang boleh setting dalam sini.
boleh kena baca manual dia lah kalau korang nak tahu lebih lanjut. Itu secara ringkas lah. So dari segi penggunaan, ini aku nak cakap terang lah. Aku pakai ni dah sebulan lebih, semenjak sebelum puasa lah. Ni raya pun dah sebulan lah, 2 bulan lah. Dah lebih raya, dah lebih puasa. Dan ini antara peranti yang paling lasak aku pernah pakai lah. Serius babe. Ini barang kalau jatuh pun tak ada apa-apa. Pernah jatuh macam ni, masa aku pergi pasar, jatuh atas jalan raya kan, calar sikit je kan. Nampak ni, calar, memang jatuh, tapi masih lagi berfungsi dengan baik. Ni yang antara peranti yang lasak. Cuma kalau korang tengok, dia memang saiz dia besar lah, macam yang aku cakap tadi kan. Jadi ni antara pengalaman aku menggunakan dia. Dia memang lasak. Dan dari segi performance dia pula susah kalau nak tunjuk macam ni. Kena tengok aku kena hisap benda ni kan, kena tarik, kena sedut, baru kau nampak macam mana performance dia, pengeluaran asap vapor dia kan. Dan dari segi rasa susah nak kongsikan. Cumanya yang aku boleh katakan, dia ada bagi pilihan kepada pengguna 2 jenis OCC. Kita tengok OCC dia pula. Yang pertama, OCC dia yang menggunakan 0.3. Aku tak ada 0.3 tu, aku dah buang. Tapi aku dah beli selepas tu 0.4 dual mesh. Kalau kau tengok ini dah pakai tau. Kalau kau tengok dalam dia memang ada channel wicking memang ada wicking 2. Ada 2 mesh coil kat dalam tu. Dan ini aku dah pakai dan masih lagi tahan hampir sebulan. Kapas masih lagi cantik, putih lagi. Bergantung pada flavor dan kegunaan korang juga. Benda ni tak ada nak cakap, ini subjektif. Ketahanan kapas, ketahanan coil dalam sesebuah OCC tu. Okey, kenapa aku pilih yang 0.4? Sebab pada aku lah, tekak aku cakap 0.4 ni flavoring dia lebih hebat, lebih sedap pada tekak aku berbanding dengan 0.3. Dan juga manis dia lebih keluar lagi. Throat heat dia agak kurang sikit lah. 0.3 throat heat dia kuat. 0.4 ni 35 watt hingga 50 watt K2. Nampak? Tu dual mesh dia. Aku lebih suka yang 0.4 dual mesh ni berbanding dengan 0.3. Macam yang aku cakap tadi, sebab rasa dia, core flavor dia tu, kita dapat rasa aku dapat rasa yang kompleks, rasa flavor yang kompleks, yang layer dia tu aku dapat lah. Itu yang 0.4. Dan selain daripada 0.3 K1, 0.4 K2 dual mesh, dia pun bagi option untuk kita guna RBA. Ni RBA dia, Night 80 RBA. Nampak tak? Night 80 RBA semua. Ni RBA. Antara RBA yang paling senang nak coil, recoiling dalam banyak-banyak AIO. Sebab apa? Sebab dia besar. Saiz dia ni memang besar berbanding dengan RBA AIO port-port yang lain. Macam contohnya kalau tengok R3 punya RBA kan, R3 PAL2 punya RBA tu kecil gila. Yang ni aku pakai dawai pakai coil kantal 26 lilit 5 2.5 diameter, dapat 0.4 0.5 macam tu kot dia punya bacaan ohm dia. Dan ni sedap lah. Antara RBA yang mengeluarkan rasa yang hampir sama dengan OCC. Dan tengok flavor juga yang kau pakai. Kadang-kadang kalau pakai creamy, RBA dia ni lagi sedap dari OCC 0.4. Itu tekak aku lah. Bergantung kepada korang punya selera juga. So 2 option yang ada kat tangan aku, dan ada satu lagi 0.3. Pada masa yang sama, untuk korang yang ada pernah guna Pasito, Smoen Pasito, korang boleh guna juga Smoen Pasito, OCC Smoen Pasito dalam cartridge Smoen K80 ni. Tapi kena beli dia punya deck, base dia ni yang asing lah, yang boleh muatkan OCC Pasito tu. Kalau korang suka MTL lah, RBA Pasito pun boleh pasang bila kau ada dia punya
deck base yang untuk Pasito tu, untuk Smoon K80 ni. Tempat isi liquid dia kat sini lah. Refill hole dia agak besar, senang babe. Botol-botol muncung senang nak masuk ni. Dia tak adalah susah nak mengisi, memang senang. Dan memang Smoon K80 ni diciptakan, dibina, kalau dengan OCC yang sedia ada ni, diciptakan untuk orang yang nak layan freebase, serta orang yang nak layan DTL lah, direct tulang. Dia bukan untuk MTL lah. Kalau MTL korang kena cari Pasito punya OCC, beli deck dia untuk Pasito tu, untuk dimasukkan kat sini, dan ataupun beli deck dia saja dan korang beli OCC Pasito untuk kau main MTL. Jadi okay, rasa macam mana rasa flavoring? Ini bukanlah Aladdin Pro ataupun Caliburn, jenis-jenis sport. Jadi ini adalah sebuah peranti yang hampir menyamai mod RDA. Kalau kau ada RDA, tak boleh lah sampai level tu, tapi lagi rasa dia lebih bulat, lebih bold tau ni pada aku. Dia tidak menaikkan manis dia melampau. Tengok flavor juga macam sekarang ni. Kalau contohnya dalam ni aku letak flavor flavor ni La Pineapple dari No Label, antara satu jenis flavor tempatan Malaysian made yang bagus, sebab dia menjaga OCC tahan lama. Ni kalau korang nak cari, dia ada banyak lagi line up dia sebenarnya ni. No Label ni adalah pineapple, ada milk mango, ada tawabeko, ada macam-macam lagi lah. Harga dia pun berpatutan kalau No Label ni. So PGVG dia 50-50, harga pun RM25 untuk 50ml. Not bad lah ni, bagus ni. Ni La Pineapple ni rasa nenas dengan ada mint sikit, ada berangin sikit lah. So nantilah aku akan cuba tengok, buatkan video untuk aku buka ni cartridge dia ni. Dan kalau ada masa aku akan buatkan video asing untuk cek RBA ke. Tengoklah kalau tak leceh sangat lah. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Itu tadi pendapat aku sepintas lalu mengenai sebuah peranti AIO yang ada di pasaran pada ketika ini, berharga lebih kurang RM100, RM120, yang korang boleh dapatkan sekiranya korang memang into freebase dan memang nak main DTL. Ini barang sangat lasak, sangat berbaloi, dan dia kompleks, lengkap. Untuk yang nak main RBA, boleh main RBA senang, nak coil. Aku pernah letak fuse Clapton dalam ni. RBA dia ni memang dapat, tapi bateri cepat habis lah. Fuse Clapton pembakaran memerlukan tenaga yang lebih sebab deck dia besar dalam dia ni. Okay, terima kasih banyak kerana menonton. Semoga bertemu lagi di video-video yang akan datang. Alright, Wak Asri sini, perkongsian pengalaman Smoon K80 ataupun Smoon Night 80 oleh Wak Asri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.